Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita nanti-nantikan apa yang akan dibongkar oleh Rafizi Ramli timbalan Presiden PKR. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, ini dia Rafizi hilang sabar lalu dia buat laporan polis. Kenapa buat laporan polis? Aku kena gelak dululah. Aduh. Nampaknya ramai orang Malaysia yang akan masuk neraka. Aku gelak dululah dengan kenyataan itu. Apa tidaknya Rafizi buat laporan polis kerana ada orang kata di dalam dia punya kempen agaknya dia kata kalau undi BN dan undi Pakatan Harapan masuk neraka. What the toot? Wah, suka hati engkau dia cakap undi BN PH masuk neraka. Lepas itu kalau begitu bikin apa kita di negara demokrasi kalau memang kalau undi BN dan PH masuk neraka. Susahlah mau jadi demokrasi kalau macam begitu. Ini sedang mempermainkan demokrasi negara Malaysia kalau begini. Apa kena mengenal demokrasi dengan neraka? Habislah kamu orang yang sokong BN, kamu orang yang undi BN, kamu akan masuk neraka. Undi PH pun masuk neraka. Weh, lucu nih. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, dia sah akan membuat laporan polis terhadap PAS dan ketua pemuda parti itu di SIK, iaitu Muhammad Syaiful Muhammad Nasir, berhubung kenyataan menghasut semasa kempen pilihan raya ke-15. Pada masa sama, dia berterima kasih kepada pihak polis atas tindakan proaktif mereka memulakan siasatan terhadap Syahiful yang berkata pengundi yang memilih Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional akan masuk neraka. Oh, bukan BN. Biar betul tajuk dia ni. BN kah PN? Rasanya BN kah PN? Pun begitu saya akan meneruskan tindakan membuat laporan polis terhadap Syahiful Nasir dan PAS atas kenyataan itu dan kenyataan-kenyataan lain yang sering diucapkan dalam program dan ceramah-ceramah mereka yang bertujuan sama, yang menimbulkan kebencian terhadap kepelbagaian kaum di negara ini. Kaum-kaum lain, agama-agama lain, ataupun yang menakutkan penganut Islam untuk mengundi kaum lain dengan ugutan agama, kata Rafizi. Dalam sidang akbar itu di pejabat PKR pada hari ini, dia berkata, tema dan kandungan kempen PAS selama ini sering berkisar kepada mesej-mesej berikut. Bahawa agama Islam di negara ini sedang diancam kecualilah pengundi Melayu memilih mereka dalam pilihan raya kerana parti-parti lain seperti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak cukup pegangan Islam seperti mereka di dalam PAS, katanya. Tambah Rafizi lagi bahawa jika parti-parti lain seperti Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya, amalan umat Islam seperti azan akan dihapuskan. Jangan kamu main-main dengan perkara sensitif begini. Tidak bolehlah. Mana boleh. Agama Islam adalah agama negara Malaysia. Agama rasmi negara Malaysia. Jadi jangan main-main dengan benda-benda yang sensitif begini. Berkempen juga. Tapi jangan sampai isu sensitif begini. Saya fikir okey, kita di Malaysia okey. Terus terang rumah saya tak sampai 100 meter masjid. Tapi saya okey saja. Isteri saya okey saja, keluarga kami semua okey saja. Lepas tu jiran sebelah rumah dia nak buat acara-acara keagamaan Islam dan sebagainya. Kami okey saja. Tidak ada masalah. Jadi jangan kacau sensitiviti tentang agama. Okey. Jadi lebih baik kita berada di negara Malaysia yang syukurlah. Kita perlu bersyukur. Negara Malaysia negara yang memang demokrasi. Bagus. Kekalkan itu. Kekalkan. Jangan sampai ugut nak undi ini masuk neraka. Undi ini masuk neraka. Kalau begitu tak payahlah kita ada demokrasi. Undi satu je lah. Sebab semua orang mau masuk surga apa. Kecuali lah kamu mau masuk neraka. Saya mau masuk surga. Okey. Menurut Rafizi lagi, pendekatan kempen yang bermain sentimen perkauman dan keagamaan berbahaya
kerana mempertaruhkan keamanan pelbagai bangsa yang menjadi asas negara ini. Sementara kempen yang menunggang Islam seperti ini memudahkan kerja PAS dan Perikatan Nasional kerana mereka tidak perlu bersusah payah meyakinkan rakyat mengenai kebolehan mereka mentadbir. Kempen sebegini memberi ruang kepada pandangan pelampau menjadi arus perdana, kata Rafizi. Saya setuju dengan apa yang Rafizi kata ini, iaitu di dalam kempen sepatutnya yang dinyatakan itu adalah kebolehan untuk mentadbir negara Malaysia. Kebolehan untuk menjaga negara Malaysia. Bukan setakat agama. Agama itu penting. Tetapi di dalam sesebuah negara, pentadbiran itu penting juga. Seperti keagamaan juga. Penting. Sama pentingnya. Okey. Syaiful sejak itu memohon maaf atas kenyataan masuk neraka yang dibuatnya, yang tular di media sosial. Sudah cakap baru minta maaf. Waktu bercakap tak fikirkah? Selain itu Rafizi berkata, amat membimbangkan apabila PAS seolah-olah tidak mahu bertanggungjawab. Walaupun kenyataan sedemikian dibuat pihak lain di atas pentas atau atas hadir sebagai tetamu parti itu. Setiap kali kandungan kempen yang berbahaya sebegini muncul dan mengundang kemarahan orang ramai, pimpinan PAS mencuci tangan, sedangkan kempen-kempen sebegini dijalankan di atas pentas mereka, atas jemputan mereka dan dari mulut aktivis atau pimpinan mereka sendiri, katanya lagi. Dia merujuk kepada pelakon iaitu Zul Huzaimi yang sebelum ini berkata dia menyimpan hasrat untuk menyembelih kafir harbi. Apa benda kau cakap ni, geng? Aduh, hati-hatilah public figure tu. Jangan sembarang cakap. Semasa majlis yang dirasmikan oleh Adun Cukai PAS Hanafi Ahmad. Turut hadir pada majlis itu Ketua Pemuda PAS Dungun Muhammad Fadli Rahmi Zulkifli. Zul telah memohon maaf atas kenyataannya itu dan berkata bahagian ucapannya itu telah diambil di ruang konteks. So, apa yang di dalam konteks? Apa yang di dalam konteks? Terdahulu Pesuruhjaya PAS Kedah Muhammad Sanusi Madnor menjarakkan diri daripada pelakon itu, berkata tidak mengenali siapa Zul. Habislah kau Zul. Zul Huzaimi saya tak kenal. Tak boleh. Dia bukan mewakili PAS, katanya. Bahaya cakap macam itu, tahu. Boleh kena tangkap, tahu. Tegasnya lagi. Nah, itulah. Kalau perlu tangkap, tangkaplah. Daripada main benda yang bahaya, elakkanlah. Janganlah, tak payah tangkaplah. Tak payah tangkap, tapi elaklah. Dengan itu saya menyeru kepada semua orang yang berkempen. Sebelum bercakap, fikir dulu. Lebih baik hafal dulu apa kamu mau cakap. Rancang apa mau cakap, bukan sembarang cakap. Keharmonian negara Malaysia bukan sekadar PRU 15. Bukan sekadar PRU 14, 15, 16, 17, 18. Tapi kita di negara Malaysia selama-lamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Selama-lamanya. Anak cucu kita yang akan mewarisi negara ini. Janganlah kamu pentingkan diri sendiri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.